boleh on lagi je. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kesamaan membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua hadirin hadirat yang dapat hadir pada malam ini. Yang saya raikan pada malam ini tetamu jemputan kita Puan Nur Azrin Nazri, Agency Director Ikhtisas. Rakan-rakan BOD yang turut serta dalam program kita pada malam ini, Encik Husaini kalau ada, Chief Operation Officer, semua Managing Director di Ikhtisas, Agency Director, Senior Executive Partner, Assistant Partner, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi sekali lagi pada malam ini kita dapat bersiaran langsung ya di YouTube channel. Dan juga mana yang tak boleh masuk YouTube tu tolong masuk dalam Zoom. Dan insya-Allah malam ni kita tampilkan seorang lagi insan yang sangat berkaliber di dalam Ikhtisas ya, Puan Nur Azrin Nazri, yang akan berkongsi dengan kita kisah kehidupan beliau bersama dengan sistem takaful dan kini bersama dengan Ikhtisas. Apa khabar Puan Nur Azrin? Sihat? Tak dengar Puan Nur Azrin, nanti tolong unmute-kan speaker ya. Dengar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cik Syah sihat? Sihat-sihat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nazri sebab dapat hadir pada malam ini program khas yang kita bawakan semua leader-leader pemimpin di peringkat Ikhtisas untuk berkongsi dengan masyarakat di luar sana tentang peluang-peluang perniagaan bersama dengan Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas, insyaAllah. Sebelum saya serahkan program kita pada malam ini kepada Puan Nur Azrin, ingin saya berkongsi sedikit berkenaan dengan beberapa ayat dalam Al-Quran, kepentingan tentang untuk kita melaksanakan sistem yang berasaskan syariah berbanding bukan syariah.
Dan memang ada satu arahan ataupun satu dalam Quran ada menyatakan bahawa berhijrah ke sistem berasaskan syariah ni akan membolehkan seorang individu tu untuk mendapat orang kata ganjaran yang cukup lumayan, bukan saja di akhirat tapi di dunia. Dan ini kalau kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 41, berhijrah tu bermaksudnya bukan sekadar berhijrah daripada sistem insurans konvensional kepada takaful. Malahan kalau kita menjalankan perniagaan insurans, yang di luar sana yang tengah buat perniagaan insurans ni, jom join buat takaful, sebab berdasarkan kepada surah An-Nahl ayat 41 ni, berdasarkan kepada orang kata ayat berkenaan, saya translatekan, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sudah mereka dianiayai, ditindas oleh musuh-musuh Islam, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik. Dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahuinya. Ini bermaksud di luar sana ramai kawan-kawan kita yang mungkin menjalankan perniagaan yang tidak patuh syariah, dia tidak sedar perkara ni. Dia tak sedar. Jadi kita kena cari dia orang ni, kan? Sebab dia orang memang tak tahu. Jadi bila tak tahu, kita bantu dia orang untuk hijrahkan ke dalam sistem yang berasaskan kepada takaful. Dan pada masa sama, kalau mereka sedang berniaga dalam sistem yang tidak patuh syariah, kita ajak mereka untuk join dalam sistem yang berasaskan kepada syariah. Sebab kita tahu sekarang ni, rakan-rakan kita yang mungkin menjalankan perniagaan dalam sistem yang tidak patuh syariah ni ditindas oleh musuh-musuh Islam. Dia orang ni sedang ditindas. Jadi kita kena hulur tangan kita, bantu kawan-kawan kita. Kita tahu dalam industri ni, kita yang berjumpa dengan masyarakat, macam Puan Aziz sendiri ya, saya pasti ya, dia berjumpa, turun padang jumpa dengan masyarakat. Di situlah peluang-peluang kita untuk bawa kawan-kawan kita yang mungkin berada dalam sistem non-syariah ni, yang tidak berasaskan kepada sistem syariah, untuk bawa ke dalam sistem yang berpadukan kepada syariah. InsyaAllah. Jadi tanpa saya lengahkan lagi masa kita ni, saya bagi peluang kepada Puan Nazrin untuk menyampaikan. Kalau untuk makluman rakan-rakan semua di luar, Puan Azrin ni adalah seorang individu yang sangat berkaliber. Beliau adalah seorang bekas pegawai kerajaan juga, sama macam saya. Orang bekas pegawai kerajaan, lebih 10 tahun perkhidmatan dengan kerajaan. Saya pun lebih kurang macam tu sebelum ni berkhidmat dengan kerajaan. Tapi sekarang ni beliau telah pun menceburkan diri dalam bidang takaful ni secara sepenuh masa. Sama juga, saya pun Alhamdulillah, kita ceburkan diri dalam bidang perniagaan takaful ni secara sepenuh masa. Dan peluang-peluang ni memang ramai yang tak tahu. Ataupun dia tidak diberikan pendedahan. Kan? Bukan tak tahu. Ramai yang tahu tentang takaful ni. Betul Puan Azrin kan? Betul. Tak diberikan pendedahan yang sewajarnya, menyebabkan individu berkenaan tidak tahu potensi sebenar di dalam bidang takaful ni. Jadi saya persilakan Puan Azrin Nazri untuk menceritakan potensi yang cukup lumayan dan cukup besar yang boleh diceburi oleh mana-mana individu yang rasanya dirinya memang berkelayakan untuk menasihati individu yang lain berkenaan dengan pengurusan kewangan khasnya takaful. Silakan Puan Azrin. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Syahrul Nizam bin Syahwan, CEO Ikhtisas, Cik Usaini, Muhammad Ali, CEO Barisan BOD, AD, SEP dan EP, dan semua rakan-rakan yang bakal join kami lah. Saya perkenalkan latar belakang saya lah. Saya berumur 35 tahun, baru mempunyai anak 4 orang, dan sebelum ni memang macam yang Cik Syah cakap tadilah, merupakan seorang pegawai kerajaan lah, berkhidmat lebih kurang 7 tahun di Jabatan Penilaian Harta Johor Bahru, dan dalam masa macam 7 tahun tu saya rasa macam saya nak sesuatu yang kerjaya yang saya harap bangun-bangun pagi saya suka untuk pergi kerja, macam itulah maksudnya. So saya berjumpa dengan leader saya lah, Puan Hajah Nur Sheila, di agensi UDA, Bandar Baru UDA. So dekat situ saya dah mula macam
minat lah untuk join sepenuh masa. So saya buat keputusan untuk saya join secara sepenuh masa. Sepenuh masa lah, dan alhamdulillah tahun 2017 bulan 4 lah saya join sebagai sepenuh masa. Dan sampai barulah daripada 2017 ke 2020 ni baru dalam 3 tahun macam tu kan. Tapi saya rasa macam happy lah, happy sangat, dan alhamdulillah inilah kerjaya yang memang saya inginkan sebenarnya, Cik Syah. Ya Puan Irin, kita boleh teruskan dengan slide kan? Okey, boleh Cik Syah. Terima kasih. Okey. Minta jasa baik kepada urus dia untuk membuka slide Puan Irin. Sebelum kita buka tu, itu dah. Itu dia. Puan Irin, di kerajaan tu ada kena-mengena tak dengan kerja-kerja takaful ni dulu? Saya sebenarnya bahagian counter untuk urusan kerajaan, pegawai kerajaan untuk pinjaman perumahan kerajaan lah. So dekat situ adalah berurusan dengan daripada Jabatan Harta Pusaka. So orang yang datang kadang banyaklah cerita tentang masalah harta pusaka. So saya macam berminat nak tahu lebih lanjut. Okey, silakan Puan Nazrin. Kita dah bukakan PowerPoint Puan Nazrin. Okey, so dekat sini Ikhtisas Ikhlas Tijarah Sinergi lah Associate. So kita malam ni ada Business Owner Synergy System. So dekat sini saya nak bagi tahulah yang kenapa kita kena join Ikhtisas. Okey, next. Ni kita raikanlah pencapaian tahun 2019-2020 rakan niaga Ikhtisas. So tahniah tim Ikhtisas, kita dah $2 million agensi punya lah, 2.8 juta. Okey, untuk makluman Puan Nazrin 2.8 ni tahun lepas kan? Tahun lepas so tahun ni. Tahun lepas. Tahun ni untuk makluman semua kita dah pun mencapai 7 juta FYIC. Ya Allah. Masya Allah kan, 7 juta FYIC baru 7 juta. 7 juta. Hasil kerja berpasukan lah, berjamaah kan. Ya betul. Sumbangan anda semua. Okey, so tahniah lah kepada yang berada dalam carta tu. So ini yang pencapaian untuk ini Julai yang lepas kan Puan Nazrin? Julai lepas lah. $3 million lah. Ringgit agensi tahniah Sekarang dah 7 juta bulan 12. 7 juta dah tu bulan Julai bulan 12. Sekejap je naik daripada 3 juta ke 7 juta. Ya, sekejap. Itu hasil usaha semua rakan niaga Ikhtisas. Terima kasih lah. Terima kasih semua kepada semua tim. Ya. So alhamdulillah saya baru sajalah menjadi agency director pada bulan ini Cik Syah, kalau kalau saya diberitahu saya dimaklumkan baru bulan ni menjadi agency director, dan alhamdulillah lah, terima kasih kepada Barisan BOD Ikhtisas bagi peluang sebab ada ni kan, hasilkan tim dan ikut capaian sasaran tu lah. So berpeluang lah untuk naik pangkat dengan mudah, tak sampai setahun sebenarnya. Next. Ini yang sebelum ni lah saya cakap, saya bekerja, saya pernah lah bekerja di customer service executive di Streamit call center tu yang call 100 tu kan. So masa tu tahun 2007 lah saya pernah kerja sebagai customer service executive. So pernah juga kerja di bahagian administration untuk
ayam A1 tu, Leong Hub Contract Farming. So pernah pernah bekerja di Seagate Teknologi Johor di bahagian IT department lah. So 2010 saya join Jabatan Penilaian sehingga 2017 lah. So 7 tahun perkhidmatan di kerajaan dan akhirnya 2017 bulan 4 saya memilih untuk menjadi ejen di Takaful Ikhlas. Next. Okay, so pencapaian di Takaful Ikhlas ni setahun bersama Takaful Ikhlas, alhamdulillah yang paling saya nak lah untuk pergi ke umrah. Dapatlah alhamdulillah setahun je dengan Takaful Ikhlas, istiqamah dengan submit paling minimum lah 4 kes sebulan selama setahun. Saya juga merupakan ahli untuk Rising Star Achievement punya lah yang konsisten submit 4 kes tu. Ada lagi lah pencapaian, maksudnya setiap kali bila saya dah minimum 4 kes, of course lah tiap-tiap bulan alhamdulillah lah dapat sijil yang diraikan band warrior waktu tu setahun tu kan. So tiap-tiap bulan dapatlah award tu kan. So memang rasa pencapaian yang alhamdulillah sangat membanggakan lah pada saya, sebab yelah bukan senang kan nak istiqamah kan, tapi alhamdulillah saya orang kata nekat lah buat je buat je tanpa ada alasan lah untuk tak berjaya kan, macam itulah. Sebab semua orang kita tengok yang lain semua hebat-hebat, macam mana orang lain tu boleh hebat, so kita cuba untuk ikut macam mana orang tu boleh jadi hebat tanpa bagi alasan lah. Tahun 2020 dapatlah untuk Top Production Achievers untuk bulan Ogos, September, Oktober. So diraikan bersama leader saya lah, Puan Hajah Nur Sheila, raikan kami. Selalunya dia akan bawa kami untuk raikan makan-makan lah di hotel macam tu. Terima kasih banyak. Puan Azrin, convention umrah ni, kalau saya nak tahu lebih lanjut lah, berapa jumlah kes yang Puan Azrin buat untuk dapatkan pergi convention umrah ni masa tu? Saya kes saya saya tak berapa ingat, tapi dalam 100,000 FYAC macam tu lah. 1,000 FYAC tu mungkin dalam 30 kes lah, 30 ke 40 kes sajalah satu tahun. Lebih kurang macam tu lah, 100,000 FYAC. So dah memang entitled untuk convention umrah waktu tu kan. So memang nak sangat pergi umrah, cakap macam yelah ditaja kan daripada Takaful Ikhlas kan. So rasa macam alhamdulillah rasa bersyukur sangat lah macam tu. So saya rasa berhijrah ke Kerjaya Takaful Ikhlas ni, maksudnya saya dapat lah apa yang saya nak tu lah, macam tu. So maksudnya buat 4 kes setiap bulan ni, 4 kes ni macam setiap bulan. Satu minggu satu kes untuk membolehkan Puan Azrin pergi ke umrah kan? Betul. So sebulan tu minimum 4 kes lah, tapi adalah yang kalau lebih lah kan, tapi minimum tu 4 kes lah dalam masa setahun tu. InsyaAllah memang kalau achieve je 4 kes, insyaAllah memang lepas lah tu 100,000 FYAC tu dan dapatlah umrah tu. Kalau sekarang lagi rendah kan Cik Syah, 50,000 je kan untuk yang rakan niaga yang baru kan. So untuk CYNR jangan lepaskan peluang lah, maksudnya 50,000 FYAC je you all dapat pergi umrah kan. So memang yelah bukan senang kan nak dapat tajaan macam tu kan. So memang nak doa apa pun depan Kaabah tu, you all boleh doa lah, macam tu lah maksudnya kan. So tempat yang memang kita semua nak, dan Takaful Ikhlas lah merupakan satu-satunya syarikat yang bagi kita convention umrah setiap tahun Cik Syah. Ya. Yang 4 kes ni Puan Azrin, kes setiap bulan ni, adakah Puan Azrin kena kerja sampai 365 hari, 24 jam tahun? Taklah, maksudnya kalau awal-awal tu kita dah dapat 4 kes tu kita dah lega lah, dah boleh bercuti lah. Maksudnya kalau 1 minggu 4 kes tu, lepas tu boleh rehat lah.
Boleh rehat lah macam tu lah. Sebab sekarang pun dekat Ikhtisas pun kita hanya sebulan 4 kes kan. 4 kes dengan satu rekrutmen macam tu kan. So kita rasa benda mudah lah, buat apa nak macam nak stres-stres macam tu kan. So 4 kes tu insyaAllah lah memang boleh dapat 4 kes macam tu. So kerja yang tak perlu orang kata pada pagi bila nak keluar rumah tu ialah contoh macam anak tengah tidur kan. So balik pun petang malam lewat sampai anak pun dah tertidur. Kita tak nak macam tu lah. So dekat sini memang kebebasan masa, fleksibel. Saya rasa macam memang seronok lah. Kita ada masa dengan anak. Macam contoh Jumaat Sabtu saya cuti kan. So cuti lah. Macam ni pun saya ada kat rumah mak saya ni. Saya di Perak ni, di Kuala Kangsar sekarang ni. Maknanya Jumaat Sabtu je cuti? Saya cuti Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu pagi cuti, 3 hari cuti, petang cuti kan? Cuti lah sebab anak ramai kan. Jadi nak kena cuti lah. Okey. Teruskan. So next ni lah dah cakap dah tadi pasal top production achievers. Silakan Puan Azim. So yang ni yang pasal Ikhtisas nak ni ke Cik Syah nak cakap pasal ni? Teruskan. Silakan. Teruskan ni lah. Okay. So Takaful Ikhlas ni telah melantik lah syarikat Bumi Putra pertama di Malaysia. Maksudnya kita ni Ikhtisas ni ALC pertama yang dilantik oleh Takaful Ikhlas lah, berhad supaya untuk melatih usahawan lah melalui perjanjian corporate agency leader dan mengawasi sepenuhnya komisen dan insentif kepada usahawan takaful menggunakan sistem dan struktur dalaman Ikhtisas lah. Maksudnya kita di Ikhtisas tak payah susah-susah lah. Kita dah ada satu sistem yang Ikhtisas buatkan untuk kita, jadi senang. Kita boleh monitor dekat situ je lah maksudnya. So tak kita panggil, kita dah ada sistem dah. Dari sistem tak payah kita nak susah-susah nak buat sendiri ke sistem macam tu. Okay, next. Jadi sistem ni Puan Nazrin kena bayar ke? Tak bayar. Itu yang bestnya. Kalau nak buat sistem kan modal kan besar kan. Tak payah bayar? Tak bayar. So sebab kita dah join Ikhtisas kan. So Ikhtisas yang dah sediakan lah kita. So terima kasih lah kepada pihak Ikhtisas sebab memudahkan kerja kami kan. So dekat sini saya betul-betul lah nak bantu anda untuk memiliki perniagaan yang efisien dan efektif lah untuk jadi usahawan takaful yang lestari dan meninggalkan legasi lah. Maksudnya anda kata bila kita dah yelah kita mesti ada satu tahap kan kita rasa macam nak berhenti kerja ke macam tu kan. So kita boleh tinggalkan legasi kita lah kepada anak-anak kita. Perniagaan yang boleh diwarisi. So perniagaan takaful ni lah yang boleh diwarisi. Okay, next. Okay, impian semua orang mesti ada impian dalam kehidupan ni kan. Okay, next je. Okay, impian mestilah, of course lah, ni mesti semua orang pun sama lah macam saya lah, nak ada keluarga yang bahagia, tempat tinggal yang selesa, kereta yang selesa yang boleh bawa kita ke mana-mana, maksudnya selesa lah. Setiap orang memang saya rasa bukan saya seorang lah, memang semua orang akan ada benda-benda macam ni lah, matlamat impian-impian yang sama macam ni lah. So dekat sini kita insyaAllah memang boleh dapat lah apa impian yang kita nak lah. Sebab saya pun tengok juga ada kawan saya yang memang dia pun ejen takaful. Dia memang bagi saya satu inspirasi lah untuk saya rasa macam kenapa saya kena join dalam bidang takaful ni. Sebab saya tengok daripada rumah, rumah teres setingkat biasa, dia tukar rumah, dia boleh beli rumah yang lebih besar. Sama juga dengan kereta, saya tengok dia tukar-tukar kereta. Saya rasa macam kalaulah tak, orang kata komisen tak best dekat takaful ni, kenapa dia boleh senang-senang mewah je saya tengok kan. Lepas tu tengok kerja dia kenapa macam best je, asyik jalan-jalan, asyik pergi makan-makan, asyik bercuti. Jadi saya rasa macam
oh okey, nak kena join lah, nak tahulah lebih lanjut. Tu yang saya rasa anda semua pun patutlah ceburkan diri dalam bidang takaful ni, supaya impian anda insyaAllah boleh tercapai lah di Ikhtisas. Next. Next. Okey, kita pun mesti nak melancong kan dalam dan luar negara, nak bawa anak-anak jalan, nak bawa family. So di Ikhtisas kita kan tiap-tiap tahun ada, kalau kita achieve kita dapat pergilah ke luar negara tu kan. Tapi sekarang ni time COVID, kita harap COVID cepat ni lah pulih lah supaya kita boleh travel balik lah ya. So syarikat berdaya maju dengan kaki tangan dan ruang pejabat yang selesa. Semua orang mesti satu hari nanti nak kan ada satu office yang selesa, ada staff kan. So dekat sini kita boleh capai lah untuk Puan Azrin sendiri, impian Puan Azrin untuk capai impian nak ada office yang selesa ni, ramai rakan niaga ni. Ya, sasaran betul. Puan Azrin tu bila tu agak-agak tu? Kita nak tahu juga kan. Kalau boleh saya memang target dalam tahun depan lah, insyaAllah saya memang nak ada office sendiri, nak ada staff kan. So saya boleh, saya ada rakan niaga yang baik, yang boleh setia menjadi tulang belakang saya. Sekarang ni pun Alhamdulillah lah saya dah ada rakan niaga yang memang sangat-sangat energetik, yang memang positif, yang memang saya rasa seronok lah. Saya rasa macam bila kita kerja secara berjemaah ni, kita lebih rasa seronok. Sebab tu di Ikhtisas ni kita suruh macam untuk buat rekrutmen lah kan, supaya kita boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Macam tu. Dah berapa orang dah Puan Azrin? Sebenarnya saya yang betul-betul jadi bawah saya, rakan niaga saya baru 5 orang lah, sebab saya pun baru mula rekrut lah bulan dalam bulan 6 baru ni bulan 7 baru ni kan. Jadi saya 5 orang tu Alhamdulillah lah, memang tiap-tiap bulan pun konsisten lah, konsisten untuk hantar kes kan, submit kes. Jadi macam kita pun sebab kita rasa boleh, memang saya pun cakap kalau macam nak pergi umrah tu di sini buat takaful ni memang you boleh pergi umrah, tapi konsisten lah buat macam mana. Sebab saya ajarkan benda yang sama je, saya sharing macam mana saya dapat. So saya just bagi tahu dekat rakan niaga, kalau nak memang macam ni je caranya. So dia kata 50,000 je, 50,000 je. So memang achievable lah, orang kata memang mudah kan. So kalau you tak buat you rugi, macam tu. So alasan kita tak nak lah alasan-alasan banyak macam tu. Maksudnya you nak you buat, insyaAllah you dapat, macam tu. Okay, so selesa di hari tua serta tenang, aman damai untuk beribadah lah. Of course lah, semua orang pun nak benda yang sama lah macam ni kan. Sebab saya pun tengok macam saya pun leader saya lah Puan Hajah Sheila, saya tengok memang dia pergi haji, dia kata memang gunakan hasil daripada income takaful lah kan sepenuhnya. Jadi saya rasa macam seronok dan saya pun memasang impian yang sama lah macam tu lah. So harap dapat mengerjakan haji dengan menggunakan ni lah komisen daripada takaful kan. So di hari tu pun kita nak tenang-tenang, tak nak lagi dengan susah-susah kerja yang orang kata yelah kerja yang stres, yang balik malam lambat-lambat, semua tu saya tak nak lah. So Alhamdulillah dekat sini saya tak ada kerja-kerja yang teruk-teruk macam tu. Macam tu, bila saya nak bercuti nak apa pun, saya bila-bila masa saya boleh memandangkan kita kerja fleksibel kan. Janji kerja jalan lah, maksudnya macam tu lah. Dah settle kerja, dia nak cuti, nak bercuti macam nak bercuti, you boleh pergi bercuti macam tu. Next session. Okey, sekiranya kami dan rakan-rakan niaga di Ikhtisas boleh meningkatkan taraf kehidupan kami, saya yakinlah anda semua pun rakan-rakan boleh. So memang boleh buat perubahan lah
So jomlah kita sama-sama jadi dai pendakwah dalam muamalah Islam. Takaful ni kita bantu orang untuk selesaikan masalah, sebab ialah masalah, ramai orang yang ada masalah kan, keuangan apa semua. So kita bantu untuk selesaikan masalah diorang lah. So kalau katalah saya dan semua barisan-barisan BOD yang semua orang yang hebat-hebat yang di Takaful Ikhlas, contoh macam Puan Edi Herdalina tu, saya memang saya respect lah kat dia sebab dia memang tiap-tiap bulan konsisten dia. So saya pun jadikan dia seorang idola lah pada saya, macam tu. Next. Saya beri perhatian kepada khusus kerajaan lah. So Takaful Ikhlas ni ditubuhkan pada 2003 So kita ditubuhkan pada 2018. So saya pun antara orang yang terawal lah join Ikhtisas start 1 hari bulan 4 2019 Cik Syah Ikhtisas. So saya ni jenis memang follower lah, maksudnya mana macam leader saya pergi, saya nampak dia pun ialah seorang GAM yang dia pun pergi ke Ikhtisas ni, saya nampak kenapa dia yang dah orang kata berjaya macam tu pun boleh pergi ke Ikhtisas. Saya yakin lah keputusan dia tu keputusan yang tepat lah, sebab tu saya pun berani untuk follow leader saya lah. Ya, sebenarnya peluang penjanaan pendapatan di dalam industri perancangan kewangan financial services ataupun perkhidmatan kewangan ni, termasuk Takaful ni, kalau ikutkan memang sejak sekian lamanya telah diberi perhatian oleh kerajaan. Okey. Itu sebab Bank Negara pun bagi perhatian perkara ni. Dan kalau kita tengok itu Puan Nazrin, memang banyak sebenarnya peluang-peluang untuk, bukan saja untuk orang yang terlibat secara aktif, in fact secara inaktif pun masih boleh menjana pendapatan yang cukup lumayan kan Puan Nazrin? Betul. Dekat sini tengok banyak kan industri ni. Business, ada healthcare, palm oil semua. Khusus kerajaan education, tourism, ada financial services. Ya, betul. In fact financial services ni number 2 kan kalau kita tengok. Okay, next. Okay, silakan Puan Nazrin teruskan. Okay, so peluangnya kita nampak kat sini, sumbangan Takaful tahun 2018 sebanyak 13.1 bilion Maksudnya banyaklah peluang kita ni sebenarnya untuk kita bagi kesedaran lah kepada masyarakat di luar sana untuk menjadi penyumbang dalam Takaful ni lah, industri Takaful So kat sini kita pun tengok dia punya family Takaful New Business Growth ni memang daripada 2014 kadar pertumbuhan dia meningkat lah, semakin meningkat. So kita maksudnya sebagai ejen Takaful kan, masyarakat niaga, kita rasa memang this is the right industry lah. Kita boleh pergilah maksudnya. Maksudnya 13.1 bilion ni memangnya ada bahagian upah untuk wakil Takaful ataupun rakan niaga Ikhtisas kan? Betul. Dan kalau saya nak tanya Puan Nazrin lah, daripada 13.1 bilion ni agak-agaknya, sasaran Puan Nazrin sendirilah. Apa agak-agaknya Puan Nazrin ada impian daripada 13.1 bilion ni? Berapa yang Puan Nazrin rasa Puan Nazrin boleh capai lah? Kalau panjang kerja dalam industri Takaful ni, agak-agaknya berapa sasaran Puan Nazrin? Nak ambil dia 13.1 bilion ni banyak ni. Itulah kalau boleh nak ambil semua. 13.1 bilion memang banyak lah kan, semua kan. Kalau dapat tim kan ramai ambil semua tu. Tapi itulah sebab rezeki perlu dikongsi bersama kan. Jadi jumlah kita ramai-ramai. Sasaran Puan Nazrin sendiri? Sasaran saya banyak tu nak kena daripada 13.1 kan. Banyak tu kan. Banyak. Saya maksudnya kita ambil setahun. Agak-agak setahun berapa income yang Puan Nazrin sendiri target untuk bermula daripada sekarang sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang? Dalam masa 10 tahun
dalam masa 10 tahun saya nak income 10 tahun nak income dalam 50,000 Sebulan. dalam masa 10 tahun. Sebulan tu saya nak at least lah capai 50,000 lah. Alhamdulillah. Kalau dalam masa 10 tahun tu. 10 tahun tu maksudnya 10 tahun saya ada 50,000 lah. Besar Tapi sumbangan tu kepada, bukan sekadar sumbangan kepada diri sendiri tapi kepada keluarga dan juga masyarakat. betul. Kan? Betul. Tu macam-macam boleh buat pun Azrin. So kita pun of course lah, kalau kata kita besar pendapatan kita, kita pun mesti nak jadi penyumbang zakat kan, macam tu lah. So masing-masing ada dia punya ni lah kan, kenapa nak berimpian nakkan pendapatan yang besar macam tu lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, next. So kat sini bilangan wakil takaful di Malaysia corporate agency leader ni kita lah Ikhtisas versus dengan sistem agensi so dekat sini kita tengok ejen takaful keluarga pada tahun 2012 yang paling tinggi 68,000 macam tu. Sekarang tahun 2018 47,754. Macam makin menurun makin menurun. Ini pelbagai faktor mungkin lah Cik Syah yang untuk ni macam apa ni panggil ejen takaful tak konsisten lah. Dia tak nampak peluang apa panggil jadi ejen takaful ni boleh jadi satu kerjaya yang stable income ke kan. Jadi corporate agency leader ni kita berbeza lah, maksudnya kita panggil apa bila orang macam naik rakan niaga kita sama level dengan kita ataupun naik pangkat daripada kita tak putus lah macam tu Cik Syah jadi tu yang kita beza dengan yang sistem yang lain lah. So dekat sini macam tak ada panggil apa penindasan lah macam tu. Kita pun sebenarnya di sini kita ada tanggungjawab sosial untuk kita naikkan balik jumlah wakil takaful ataupun rakan niaga di Malaysia ni. Bukan sekadar untuk kita mendapatkan pendapatan, tapi kita perlu ambil juga ramai rakan niaga baru supaya akhirnya nanti takaful ni boleh diakses oleh semua penduduk lah di Malaysia. Sebagaimana macam di Jepun ataupun di Singapura ataupun di US yang kalau kita tengok jumlah rakan atau jumlah individu yang terlibat dalam industri ini begitu ramai sekali. Yang kita namakan sebagai lubuk emas yang mungkin tidak diketahui oleh ramai rakan-rakan kita di luar sana. Kan? Jadi kita kena mohon, kita war-warkan lah. Dan kalau kita terlibat dalam industri ini, kita kena kekal lah. Ya, betul kan? Betul. Supaya naik balik lah. Okay, next. So sebanyak 158,000 wakil takaful diperlukan di Malaysia pada tahun 2020. Bukan jumlah yang sikit 158,000 ni. So tapi Ikhtisas berjaya ramai juga ni Cik Syah baru-baru ni. Kita tengok kita punya peningkatan memang mendadak So kita tengok agensi pun penuh. Penuh di agensi dengan rakan niaga. Setakat ni Puan Nazri untuk makluman semua, kita baru ada 1,500. 1,500. Tapi kalau kita dapat 10% daripada jumlah yang diperlukan oleh Malaysia ni, 15,800 pun. Betul. Sudah cukup orang kata cukup bermakna lah. Kan kalau kita dapat 10% pun. Betul. Jadi kita kena ajaklah lagi ramai-ramai lain kita jadi kita kena kerja keras. Kerja keras untuk promosikan perkara ni kepada masyarakat. Betul. So rakan-rakan niaga lain pun kita kena ajak ramai-ramai untuk join. Kita lah di Ikhtisas lah. InsyaAllah. Okay, next. Apa ni? Fakta penembusannya 2016. So kat sini dia kata 85% tiada polisi takaful keluarga. Ramai yang masih
belum ada polisi takaful keluarga. So inilah peluang dan tugas kita untuk cari yang 85% yang tak ada polisi takaful keluarga supaya diorang mencarum lah di takaful ikhlas. So peluang untuk kita lah. Jadi jangan kata macam ialah susah cari orang, tak ada orang nak masuk takaful macam itulah kan. Jadi, sebabnya selagi orang kata hospital tu selagi ada kelahiran selagi tu ada peluang untuk kita kita ni lah, maksudnya kita close untuk kita dapatkan kes lah. Macam tu. So menjadi rakan niaga di Ikhtisas, kita membantu menyelesaikan masalah masyarakat lah. Isu ada masalah apa, masalah aliran tunai, kewangan, kalau ditimpa sakit macam mana nak survive, kalau pencari nafkah utama tu meninggal, macam mana nak gantikan pendapatan, macam nak pastikan income tu ada walaupun pencari nafkah utama tak ada. So kesihatan dan perubatan, kalau katalah nak sakit tiba-tiba nak masuk hospital, perlukan kos. Kita pun tahulah perlukan kos yang banyak. Takkanlah duit yang kita simpan tu kita nak bayar untuk kos perubatan kan. Sebab tu kita kena bagi kesedaran lah. Jumpa masyarakat kat luar sana, bagi kesedaran tentang dana pendidikan anak-anak dan juga persaraan lah. So kita sebenarnya di Ikhtisas ni macam kita sediakan solusi lah. Kita ni macam payung menyediakan solusi kepada orang ramai. Kepada orang ramai untuk situasi win-win situation lah. Maksudnya dia dapat perlindungan, dan kita pun dapat kita punya ni lah pendapatan lah, macam tu. So itulah tugas kita sebagai rakan niaga. Maksudnya kerja kita ni menyelesaikan masalah orang je lah. Kita selesai masalah orang je, betul? Kalau dia masalah, kita cuba dia create masalah, kita just bagi tahu dia apa solution dia dan kita just bagi satu solusi. Dan solusi kita ni insya-Allah dia terima pakai. Dan dia boleh mendengar lah, dia memang boleh terima apa yang kita cadangkan. Dan memang masalah tu memang semua orang kena hadapi kan? Yes, semua orang tak boleh lari lah. Contohnya macam mati, kita tahu mati tu pasti kan, bila tu kita tak tahu, tapi adakah kita bersedia kan. So inilah tugas yang kita sebagai pendakwah takaful lah, maksudnya sebab kita pun tak nak orang yang sekeliling kita, maksud orang yang berdekatan kita yang bila jadi berlaku musibah, dia hidup dalam keadaan tertekan, bila sakit, bila ada masalah kewangan lagi bertambah sakit. Jadi kita pun tak nak benda-benda macam tu kan. Jadi sebab tu kita memang kena hari-hari kena spread awareness lah pada mereka-mereka ni kan, terutamanya orang yang kita sayang, bagi tahu memang you kena sediakan satu inilah solution. Andai kata ditimpa masalah ini macam itulah, you kena cerita. So itu je lah tugas kita sebenarnya. Bukannya susah apa yang kita nak kena yalah, maksudnya kerja yang susah-susah, nak kena struggle untuk kerja yang teruk, macam itulah. So kerja macam ni kerja yang santai-santai, yang orang kata bukan santai yang tak ada hasil kan, santai yang you rasa you tak nak beban dengan yang kerja yang stres sangat, yang bawa balik orang kata masalah pejabat ke rumah, you nak bawa balik, tak macam tu. So spread awareness je. Kalau katalah objek dia, kalau kata dia tak nak, okay tak apa, next. Jangan balik susah hati fikir pula macam tu kan. So next je macam tu. Banyak lagi, ramai lagi orang yang perlukan aku macam tu. Enjoy je lah kerja ni ya. Macam itulah, enjoy lah. Sebabnya kalau tak enjoy kita pun tak boleh nak, tak boleh nak lama lah dalam industri ni kan. So kita enjoy, dalam masa sama kita orang kata make money lah. Dan juga kerja ni kita niatkan kerana Allah juga kan, ada ukrawi. Betul, ada ukrawi tu memang kita niatkan untuk membantu memudahkan urusan dia lah. Dia kata dia ditimpa
musibah kita yang akan bantu dia. So kita pun tahu kalau kita mudahkan urusan orang, Ya, betul. Allah pun akan mudahkan urusan kita kan. So kita pun Ya. kalau tiba-tiba perasan tak bila ada masalah, kita ada macam masalah macam mana tiba-tiba datang orang yang bantu kita. Sebab kita membantu orang lah. Saya rasa buat takaful ni banyak macam tu. Masa kita rasa susah nanti ada je orang yang sudi nak bantu kita macam tu. So alhamdulillah lah. Kita rasa kejayaan ni kejayaan yang memang boleh bawa kita ke ni lah dunia Maksudnya akhirat. ini peluang kita untuk bagi manfaat kepada orang lain lah. Setiap hari Betul. peluang kita untuk beri manfaat kepada orang lain kan. Betul, kita bagi manfaat kepada orang lain dan orang tu mesti kenang orang tu memang berterima kasih kerana kita bantu ingatkan dia macam itulah. Nanti dia akan cakap lah dia, sebab saya sendiri pun adalah yang kes-kes saya ni dia macam sangat-sangat berterima kasih. Dia kata sebab kalau kata kita tak paksa, dia bukanlah paksa macam ni, kita just bagi tahulah kan, nak paksa beria tu taklah. Kalau dia tak nak pun kita pun tak boleh nak paksa kan. Tapi dia kata nasib baiklah you sedarkan. Dia kata I ambil kan macam ni lah, bila jadi musibah ni alhamdulillah lah ada dana derma daripada peserta-peserta kaful yang bantu dia macam tu kan. So kita berasa alhamdulillah lega kan, sebab masalah dia selesai tak? Selesai kan. So kita Pengalaman Puan Nazrin yang teristimewa membantu pelanggan. Ada tak? Yang paling istimewa lah, yang memang tak boleh lupa lah Puan Nazrin. Paling tak boleh lupa macam bantu urusan ni lah, anak-anak dia masuk ward macam tu lah, bila uruskan claim, bila dapat claim tu cepat, dia berterima kasih dekat kita. Saya juga ada uruskan untuk kematian pelajar lemas. Itu satu je lah yang saya uruskan. So bila kita pergi jumpa dengan ibu kepada pelajar yang lemas tu kan, kita dapat rasa walaupun sedih tapi maksudnya kita rasa macam satu tugas kita ni macam dah amanah tu dah selesai. Macam tu lah, macam tu kita rasa macam lega lah dapat bantu macam tu. Itulah yang saya rasa saya rasa yang lega lah bila kita pergi ni kan, uruskan untuk claim tuntutan yang meninggal tu. So kat sini ada peluang Cik Syah, peluang senarai 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Malaysia. So dekat sini selain daripada yang bawah tu, pakar bedah, ketua pegawai keuangan, pengarah pemasaran, pembantu penyelidik, broker hartanah, pengarah strategi, juruterbang, pengarah perkhidmatan perundangan. Kita pengarah pengurusan risiko. Kita pengarah pengurusan risiko. Kita lah tu. Pengarah pengurusan risiko. So maksudnya kita adalah antara pekerjaan yang memiliki gaji tertinggi di Malaysia. So kita rasa kita rasa bangga lah. Kita rasa bangga untuk maksudnya ni memang satu peluang yang kita boleh create income yang besar lah. So kerja kita dengan macam saya cakap tadi lah, kerja kita tu bantu selesaikan masalah orang je, bantu untuk pengurusan risiko. So ada juga Cik Syah, saya dengar yang BOD macam adalah yang dapat income 100,000 pun ada dalam bidang takaful ni Cik Syah. Ya, betul. Saya rasa macam 100,000 tu memang besar lah pada saya. Nampak macam mustahil, tapi 100,000 tu sebenarnya tak jauh daripada kita punya genggaman lah. Itulah Cik Syah doakan saya pun. Puan Nazrin dah target 50,000 sebulan. InsyaAllah tak ramai tu. Amin. So, next. Okay, so dekat sini macam saya cakap tadi lah, pendapatan kita ni infinity, tiada batasan. The sky is not the limit lah. So kita berapa yang kita nak, kita usaha, hasil usaha kita yang berterusan istiqamah, kita bantu orang, insyaAllah kita berapa kita nak, kita boleh dapatkan macam tu. Next.
Okey, dekat sini pun kita individu yang menyertai ikhtisas ni kita ada macam tadi Cik Syah cakap lah ada 1,500 rakan niaga Cik Syah Ya, betul. di ikhtisas so lebih 1,500 rakan niaga yang menyertai ikhtisas adalah berpengalaman dari pelbagai industri pekerjaan lah. So di ikhtisas pun kita ada doktor Cik Syah. Ya, Kita ada betul. doktor perubatan yang saya difahamkan ada doktor perubatan Cik Syah. Jurutera, peguam, pegawai bank. Pegawai bank tu memang ada lah di agensi saya pun ramai lah pegawai-pegawai bank yang memang skill diorang sangat saya rasa powerful lah. Jadi bila dengar diorang sharing saya rasa macam seronok ada dalam kalangan yelah kalangan rakan-rakan yang macam ni lah circle kita tu positif maksudnya. So pegawai kerajaan saya sendirilah. So pekerja industri tak silap saya Cik Husaini pekerja industri dulu. MDRT, CEO. CEO pun ada Cik Syah. CEO, pelajar dan bekerja sendirilah. Bekerja sendiri tu ialah maksudnya peniaga dia ada berminat untuk sertai ikhtisas so kita ucapkan tahniah lah kepada semua rakan-rakan niaga yang menyertai ikhtisas lah. So tak mustahil lah lepas ni lebih ramai lagi yang akan daripada industri pekerjaan yang berbagai latar belakang yang akan join kita lagi lah Cik Syah. So next Cik Syah. So ini peluang keemasan anda selama-lamanya kerjaya tanpa ada limitasi pendapatan. So di corporate agency leader lah Takaful Ikhlas dan Ikhtisas rasanya bos lah business owner synergy system. So yang kita sekarang ni lah kita guna sistem bos di Ikhtisas. Ya, dalam sistem kita ni semua bos. Semua jadi bos. Semua jadi bos, kan? Semua jadi bos. Betul, semua CEO kepada company masing-masing. Ya. Betul. Jadi kita dah ada company lah. So dah achieve satu target lah. Nak ada company sendiri di Ikhtisas. Okay, next. So sistem keusahawanan takaful ni telah dibuktikan lah secara saintifik. Anda tak perlu bangunkan produk sendiri. Maksudnya anda tak perlu simpan stok di rumah atau pejabat. Anda tak perlu mengeluarkan perbelanjaan iklan yang besar lah. Sebab apa kita tak payah nak susah-susah nak keluarkan produk sendiri. Kita tahulah makan modal yang besar. Jadi kita dah ada Ikhtisas ni dah branding lah kan Ikhtisas ni. So kita gunakanlah nama Ikhtisas ni untuk kita nak rekrut rakan niaga yang baru, untuk kita nak promote takaful. So kita boleh gunakan Ikhtisas punya nama lah. So macam tadi kita cakap kita pun tak perlu nak simpan stok banyak-banyak kat rumah pejabat kan. Penuh nanti habis pejabat kalau katalah tak dapat jual dah stok yang lama macam mana kan nak kena order lagi stok yang baru. Sebab saya sendiri pun memang tak berminat lah kalau bisnes yang perlu beli modal contoh tiap-tiap bulan nak kena keluar 2,000 untuk stok, lepas tu tak habis lagi nak kena keluar lagi modal. Saya memang tak minat lah. So yang ini paling modal yang paling rendah saya rasa minimum serendah RM80 saja Cik Syah untuk ambil exam TBE kan. So dah boleh jadi wakil takaful kan, rakan niaga kan. So kat sini pun anda tak perlu mengeluarkan perbelanjaan iklan yang besar sebab semuanya Ikhtisas dah sediakan. So kita gunakanlah iklan-iklan yang Ikhtisas dah sediakan. Bukan rendah lagi ni, sangat-sangat rendah. Betul, memang tak payah nak keluarkan kan ni perbelanjaan modal yang besar ni tak payah. Macam jual air liu je lah kerjanya. Betul, kita kena buka mulut je. Pergi mana-mana buka mulut je. Ceritalah pasal takaful lah. Macam itulah maksudnya create awareness kan. Tak payah nak bawa modal, bawa stok semualah.
So kat sini pun kita ada sistem keusahawanan bersepadu lah. Business owners synergy system tadi. Kita ada ICT tadi yang Ikhtisas sediakan lah. Ada admin web portal, ada Ikhtisas website, ada agent personal website yang agent mobile application kan, dan agent web portal tu kan. So mudah, semuanya senang sekarang. Dengan adanya sistem-sistem yang Ikhtisas dah sediakan lah. So sistem kita pun kita guna konsep yang MARI tu, My Team My Seat tu kan. So apa tu, kita just follow je lah My Team My Seat MARI M4R1 tu, maksudnya monthly 4 cases dan recruitment 1 lah, 1. So kalau kita sentiasa istiqamah lah buat macam tu, memang kita follow sistem tu mudah untuk kita. Okay. Dan juga kita kerjasama dengan Takaful Ikhlas kan untuk pasarkan produk-produk Takaful Ikhlas. Betul. So jadi lebih mudah lah. Memang kita dah sign contract sampai bila-bila lah Cik Syah kan, yang dengan Takaful Ikhlas kan. So Takaful Ikhlas pun kita tahu dia BMF kan, so kita support lah. Kalau bukan kita siapa lagi kan nak support. Okay. Okay, next. So ini struktur hierarki rekrutmen lah Cik Syah. Yeah. So managing director, bawah agency director, kita ada level 4 level lah. 4 level kita dapat panggil apa overriding punya ni kan Cik Syah. Ya, betul. So maksudnya setiap kali rakan niaga kita ada polisi polisi yang baru selama setahun lah kita akan dapat 10% tu kalau level 1 lah. Level 1. Jadi kita just bantu, maksudnya sebagai rakan niaga kita of course lah kita bantulah dia kan, untuk memudahkan apa yang dia tak faham apa kita bantu dia. So nanti dia pun sama juga buat macam mana kita buat. Dia pun rekrut juga. So nanti ada 4 level lah ni, specialnya lah di Ikhtisas ni. Ada 4 level, dan kalau katalah rakan niaga kita nanti satu naik sama level dengan kita pun takkan terputus lah kita punya commission tu kita dapat overriding tu tak terputus Cik Syah. Itu yang saya nampak best lah di Ikhtisas ni, yang tak ada di tempat lain lah. So 9 rahsia mendorong kejayaan tim di Ikhtisas ni, of course lah brand Ikhtisas tadi, sebab kita pun tahu yang macam saya cakap tadi, peneraju pembangunan usahawan Takaful LLC pertama di Malaysia, sistem remunerasi yang mantap, adil dan saksama serta berterusan tanpa putus. So kita bukan material, tak ditawarkan mana-mana syarikat. So kita berasaskan merit tadi, kita ada latihan berterusan yang sistematik. Macam ni lah bos punya ni, tiap-tiap hari Rabu kita ada malam. So tak ada alasan lah, maksudnya macam contoh macam ni, kalau katalah orang kata mana kita nak dapatkan training apa semua tu, semua dah disediakan memang YouTube, dekat YouTube channel Ikhtisas pun semua kita boleh dapat. Even untuk exam TBE punya exam pun garis panduan apa semua pun ada dalam YouTube channel Ikhtisas Cik Syah. Itu pun membantulah, sangat membantu. So kita ada coaching dan mentoring seumur hidup lah. Lepas tu bimbingan seumur hidup, body system, sistem rekrutmen berterusan, dan laluan kerjaya mudah dan pantas macam saya cakap tadi, bermula 2019, bulan 4 2019, dan ni bulan 12 2020 saya dapat naik AD. Saya rasa macam mudah, cepat lah. Dalam masa setahun lebih dapat naik jadi AD kan. So kita rasa macam tak payah tunggu lama untuk nak naik pangkat ni. So alhamdulillah lah, saya nampak Ikhtisas ni satu platform yang baik lah
yang boleh kita kita join Itisas ni. So kat sini ada brand Itisas rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan kita menggunakan konsep rakan niaga lah. So anda memiliki lesen perniagaan takaful melalui kolaborasi dengan Itisas. So semua yang kita ajak join tu semua adalah rakan niaga kita. So kita diiktiraf oleh Takaful Ikhlas lah, melalui perjanjian seumur hidup, corporate agency leader, dan peluang memiliki saham Itisas di masa depan lah. Next. Thank you. So kita ada agent portal macam tadi lah cakap, so kita boleh tengok berapa case submission, action letter, ada info submission, semua adalah recruitment, reports, download tools and material, ada income statement kita, semua dekat dalam Itisas punya portal lah, agent portal. So ni memang membantu lah, sangat membantu. Next. So kat sini pun kita ada website rakan niaga. Contohnya macam kalau katalah rakan niaga berminat nak join, dia just klik je dekat kita punya link. So dia terus ke email box untuk register sebagai rakan niaga Cik Syah. Rasa macam memang ni mudah lah Cik Syah. Mudah untuk rakan niaga yang nak join kita lah. So dia boleh terus register. Next. Okay, lepas tu kita ada Itisas, brand Itisas ni kita gunakan medium platform sosial lah, media sosial. Contohnya macam YouTube, lepas tu LinkedIn. So kita ada Facebook, kita ada IG, dan kita ada Twitter lah. So kat situ memang just boleh ambil je you nak guna untuk tujuan marketing, untuk marketing. Kat situ just copy paste je. So benda kita dah Itisas dah sediakan. So just gunalah untuk buat marketing lah. Sebab sekarang pun memang kita pun tahu time macam ni memang senang untuk guna media sosial lah. Especially macam saya sendiri pun saya guna Facebook lah sebagai marketing channel saya lah. So saya upload kat story macam tu. So alhamdulillah lah memang ada yang bila kita up je status kita update post apa-apa berkenaan dengan takaful, ada je yang akan tanyalah. So kadang-kadang kita boleh daripada WhatsApp pun kita dah boleh close sebenarnya. Boleh close daripada WhatsApp, so tak payahlah, maksudnya kalau dulu kan kita kena jumpa klien, tapi sekarang diorang pun dah tahu susah PKP kan, jadi macam bila time COVID ni semua online, jadi kita kata memang mudah lah, lebih mudah untuk kita sebenarnya. Sebagai rakan niaga kita rasa macam mudah untuk kita close through WhatsApp je kan. So satu ni lah kemudahan untuk kita lah gunakan media sosial punya ni lah platform lah. Next. So kat sini juga kita ada budaya marilah M4R1 ni dan maksudnya Itisas membantu kita lah. Kalau kata kita memang achiever, memang adalah nanti gambar kita dan kita punya achievement kita macam tu lah, berapa case apa. So kita pun ada Itisas ada sediakan ada power of istiqomah je lah. So dapat reward kan. So alhamdulillah lah, CYNR saya sendiri pun ada yang memang dapat lah power of istiqomah tu kan. So membantulah sebenarnya. Okay, next. So kat sini senang lah, kita ada kalau contoh ada yang terpilih lah untuk, maksudnya dia achieve ke, dia akan
dipanggil apa, di-invite lah untuk sembang santai ke kan. Apa ni, secara tak langsung akan promote lah RN-RN yang cemerlang ni. So tak payah susah, dia just boleh, itu salah satu sebagai marketing tools untuk dia naikkan lah branding nama dia ke macam tu kan. So bila orang tengok, oh dia ni memang achiever, so bukan biasa-biasa, contoh lah macam tu kan. So dah Itisus dah buatkan dah, so kita just gunakan je apa yang Itisus dah buat. So ni sebagai penghargaan lah kepada rakan niaga yang cemerlang. Next. Next. So kat sini ada sistem remunerasi yang mantap, adil dan saksama lah, serta berterusan lah. So kita ada RPF, kita ada Macam ada kita ada macam-macam lah yang ini kita bagi dekat yang benefit yang berkelayakan kan. So ada disediakan lah untuk Itisus. Next. So kebajikan dan pengiktirafan so di Itisus kita, di kebajikan kita pun dijaga dan kita pun dapat reward lah, pengiktirafan. Macam kita pun ada dapat macam perlindungan takaful kematian berkelompok untuk yang MD, AD, EP, SCP berkelayakan lah. Perlindungan takaful kemalangan berkelompok. Lepas tu kita ada takaful kemalangan individu dan keluarga. Medical card Cik Syah ada dapat juga untuk AD ke atas saja. Lepas 1 tahun perkhidmatan kan. Lepas 1 tahun perkhidmatan alhamdulillah. Yang ini tahun ni Cik Syah. Untuk 1 tahun perkhidmatan tu. So memang kita rasa satu penghargaan lah kepada kita selaku rakan niaga. So kita pun ada Batam Challenge, hari tu kita dah pergi Batam. Lepas tu kita ada pergi Malam Anugerah Convention dekat Tioman. Memang seronok memang kalau you all pun nanti dah join kita, kalau kena pergilah setiap kali kalau kita ada convention ke apa, you all pergi dan you all akan rasalah memang seronok, happy lah dengan family Itisus ni yang you all takkan jumpa dekat tempat lain sebenarnya. So yang next punya kita akan pergi Jeju Island so yelah, kita harapkan sama-sama semualah dapat pergilah ke Jeju Island. Tak sabar Cik Syah nak pergi ni. Jeju Island. Okay, next. So kat sini kita tengok Scotland tu 24 cases je, 90,000 FYAC you dah entitled untuk dapat pergi ke Scotland lah. So umrah hanya 24 cases je dengan FYAC 50,000. Macam tadi lah saya cakap kat RN saya, you buat 50,000 FYAC, 24 cases je, insyaAllah tahun depan dapat pergi umrah. So memang semua pun memang excited sangat, memang itulah antara dia punya target untuk pergi umrah lah. So saya doakan semoga semua RN-RN di Itisus dapat achieve lah target umrah tu. Sebab 50,000 tu memang boleh lah buat sangat tu, 50,000. InsyaAllah saya doakan juga ada yang dapat kejar 2 tiket ke Scotland. Wow. Yang 150,000. Mungkin 150,000. Ya. So 90,000 dapat ke Scotland tahniah lah yang dah layak pergi tu, tahniah lah. Okay, next. So Takaful Ikhlas pun ada bagi reward untuk 3 buah kereta BMW 3 series untuk dibawa pulang kata. Okay, first bayaran pendahuluan dia Takaful Ikhlas yang akan bagilah, dan ansuran 6 bulan pertama Wow, best ni. So Takaful Ikhlas sendiri pun dah sediakan reward yang macam ni lah, bagi reward macam ni. So kalau mana tahu kan boleh dapat
Ya, kita doakan nanti di Ah. Ikhlas ada yang calon-calon yang Ada dah berjaya sampai. dapat PIW ni. InsyaAllah. Amin. Yelah, tak mustahil kan? Betul. Next. Okay, next. So tambahan pendapatan sehingga 15% hadiah untuk rakan niaga yang istiqamah. So kat sini kita tengok istiqamah bulanan tu lah 2 kes, 4 kes 1 rekrut dengan 8 kes 1 rekrut tu boleh dapat tahunan dia boleh pertambahan tu 3,009, 7,008, 15,600 tu besar tu dia punya ni power of recruitment ada lagi. So maksudnya banyak lah yang Ikhtisas sediakan. Tinggal nak tak nak je kita buat. Macam tu. So kita kena try lah untuk achieve yang apa ni power of istiqamah ni. Mari Club Power of Istiqamah. Next. Okay, kat sini pun di Ikhtisas Ikhtisas ada sediakan sistem latihan yang berterusan dan sistematik lah. Macam Dream Chaser, Anchor Boss, JDT 7 Mac saya sendiri pun ada pergilah dan Dream Chaser, Anchor Boss nilai 29 Februari. So kat sini kita dapat input-input, kita ada macam semangat, kita motivation kita dapat dekat sini lah. So Alhamdulillah memang program-program macam ni kita perlukan untuk orang kata makanan rohani kan macam tu. So di Ikhtisas kita diberi peluang untuk join majlis-majlis ilmu macam ni lah. Cik Syah, terima kasih Ikhtisas. InsyaAllah kita akan ada lagi program-program ni. Okay, so dekat sini dekat Kelana Resort ini pun semua saya ada ni lah attend tu Cik Syah. Best dapat hotel free macam tu lah kan, kita dapat pelajaran yang selesa, ilmu, sharing daripada orang-orang yang memang kita tahu hebat-hebat belaka semua. So memang seronok lah. Next. So kat sini yang macam tadilah cakap ada TBE punya teknik-teknik di YouTube. Di YouTube. So memudahkanlah rakan niaga yang macam inilah mestilah baru nak jawab exam tak tahu macam mana apa kan. So you boleh tengoklah dekat YouTube channel kita untuk tips dan teknik persediaan peperiksaan by CEO kita sendiri so kena tengoklah untuk skill-skill ni, career induction program, peranan tanggungjawab RM, semua ada. Next. So macam wasilah kesejahteraan ni memang wajib untuk semua RM kita lah. So, dan produk brainstorming semua kita boleh dapat daripada Zoom meeting, daripada YouTube channel. So mudah lah. Next. So di Ikhtisas juga ada simulasi penggunaan Jobs Malaysia lah. Diajar Cik Syah macam mana cara nak rekrut, nak dapatkan rakan niaga, simulasi penggunaan atau cara Zoom meeting. Zoom meeting. Mana tahu kita nak Zoom meeting dengan bakal klien kita kan, prospek kita ke, tak dapat jumpa, kita dia suruh kita Zoom meeting ke. So kita boleh ni lah simulasi atau cara ni kita boleh belajar lah melalui Zoom meeting. So next. Ni semua leader-leader kan? Betul. Managing Director, Registry Director Ikhtisas. Seronok dapat macam ni ukuah ni orang kata. Ni lah. Seronok dapat pergi himpun dengan orang-orang yang hebat. So kita ada buddy system lah. Untuk junior, SEP, AD dengan MD buddy system
untuk yang baru-baru join tak tahu macam mana cara apa semua, so kita ada sistem yang boleh bantu rakan-rakan niaga kita yang join ni. Kita pun ada kerjasama dengan apa yang baru-baru tu, Ustaz Zakat Cik Syah. Ya. Ni program-program kita lah kan? Program usahawan takaful yang asnaf tu, peluang menjadi usahawan takaful. So itulah antara program-program yang dianjurkan oleh Iktisas lah. Next, Cik Syah. So macam ni lah, setiap Rabu malam kita ada program Business Opportunity Success Seminar lah. Macam ni kan. So membantulah untuk kita bagi peluang kepada rakan-rakan niaga yang bakal join kita sebagai rakan niaga, dengar peluang-peluang apa yang Iktisas sediakan lah. Pos ni akan bergila-gila lah barisan-barisan BOD kita yang akan jadi moderator lah untuk program-program Business Opportunity Success Seminar ni. So kalau katalah you all ada bakal-bakal RN, rakan niaga yang macam berminat nak join, you just share dengan dia lah untuk dia join. Setiap Rabu malam kita ada program Business Opportunity Success Seminar. Next. So macam ni lah dia punya tu daripada EP 30,000 tu kita boleh daripada EP boleh jadi naik CP semualah. Okay. Yang ini boleh dapatkan detail daripada semua leader-leader anda nanti kan, kemudian kan? Betul. Okay, next. Okay, next. Kita dah sampai hampir ke penghujung ya, Pak Irin ya. Betul. So from a small seed, macam yang pokok ni lah kan. Pokok ni, so boleh tengok lah akar tu, rakan niaga kita seperti akar lah. Menyalur makanan, air pada pokok, tempat simpan makanan tu kan. So dia akan membuahkan hasil. So lagi banyak, orang kata lagi ramai rakan niaga kita, lagi tim kita lagi besar dan lagi boleh growth lah, maksudnya lebih baik lah. So kita memang kena recruit lah untuk tim kita untuk pergi lebih jauh. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa sampai sini saja Puan Irin ni. Ya. Okay, kita pun dah selesai untuk program kita pada malam ni. Mungkin saya juga nak buka kalau ada orang kata penonton-penonton kita pada malam ini yang inginkan bertanya kepada Puan Azrin. Saya persilakan, sama ada anda pun boleh gunakan chat room di dalam Zoom ataupun di YouTube, ataupun boleh terus bercakap dengan Puan Irin. Mungkin saya buka 1-2 soalan kepada Puan Irin sebelum kita tutup program kita pada malam ini. Jadi hari ini memang banyak perkara yang kita dah dapat daripada pencapaian daripada kita punya penceramah pada malam ni kan. Puan Irin yang bermula walaupun nak kata awal sangat, taklah awal sangat, lewat sangat pun tidak lewat sangat, tetapi beliau telah dapat membina perniagaan beliau ni daripada bekerja sendiri, self-employed, kemudian buka syarikat dengan Iktisas. Now beliau sendiri telah ada pun rakan niaga yang turut sama-sama menjalankan perniagaan takaful bersama dengan Puan Irin. Jadi memang kita nampak perkembangan kerjaya Puan Irin tu bukan sekadar bekerja sendiri kemudian terus naik sampai ke peringkat menjadi agency director. Mungkin Puan Irin
boleh sedikit berkongsi pengalaman, mungkin adakah kerjaya ni susah sangat ke atau selampau senang ke? Kongsi sikit pengalaman kita dengan audiens kita pada malam ni. Mana nak banner tu daripada mula jadi buat jualan sendiri, berseorangan, kemudian sampai sekarang dah ada rakan yang silakan Puan Irin. Semua kerjaya tu orang kata tak adalah senang sangat, tak adalah susah sangat. Tapi kalau kata kita ada panggil passion lah, kita memang minat dan kita memang suka, kita rasa benda yang suka pun menjadi mudah. Pada saya macam itulah. Jadi bila kita rasa kalau katalah kita rasa benda tu susah, kita mudahkanlah. Kenapa orang boleh buat? Kenapa kita tak boleh? Jadi kita jangan bagi maksudnya jangan bagi alasan banyak sangat lah. Maksudnya kita buat. Orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. Kita boleh. So jadikan setiap cabaran tu jadi macam satu challenge lah pada diri sendiri tu kan. So rasa benda yang kita macam contoh kata kita perlukan kadang-kadang ialah mesti ada ups and down kan. So kita jumpalah leader kita ke, sebab kita tahu leader memang takkan pernah downkan kita macam tu. Dia sentiasa bermotivasi je. Bermotivasi tinggi. So kita pergi macam itulah, dapatkan nasihat daripada orang yang betul lah, maksudnya jumpa leader kita ke, jumpa circle-circle kita yang positif. Kalau yang negatif tu kita avoid lah. Macam itulah, simple. Jadi nak kata susah pun tak susah. Tapi saya rasa enjoy lah sepanjang saya menjadi buat bisnes takaful ni. Alhamdulillah saya rasa mudah. Pada saya mudah lah. Okey, ni ada soalan daripada kita punya penonton ya. Daripada Puan Sarimah ni. Beliau bertanya, mungkin dulu Puan Nur Azim pertama kali jadi ejen lah kan. Sebab semua orang akan hadapi perkara ni. Dia first time jadi ejen, kadang-kadang nak telefon pun menggigil, nak bercakap pun menggigil. Jadi masa nak kita mempromosikan takaful ni kan, rasa mula-mula tu macam mana Puan hadapi perasaan tu untuk promosikan ni? Atau macam mana Puan boleh overcome this perasaan, rasa macam mungkinlah ada perasaan malu ke apa ke. Mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita yang baru-baru join ni kan. Silakan Puan Azim. Okey. Macam saya dulu tahun 2007 saya pernah bekerja di streaming call center yang you all call 100 tu, yang jawab untuk bahagian streaming lah, masalah streaming. So saya rasa pengalaman tu memang pengalaman malu untuk yang saya dah lalui masa time kerja di streaming call center kan. Lagilah macam-macam cacian, makian kan bila orang tak dapat buat connection internet kan, maki-maki ke apa. So macam dah orang panggil apa dah boleh dah lali lah orang cakap. Jadi bila dulu lagi teruk lah orang kata kerja yang kena marah lagi teruk masa time kerja di streaming call center. Tapi di takaful saya tak pernah lagi lah bila kita call orang marah-marah saya macam mana saya kerja di streaming call center dulu. Jadi saya rasa sebab kita pun bukannya jumpa dia kan, kalau katalah dia pun macam dia terus dia tak suka, dia tak apa, okay tak apa, just next lah. Jangan kita, dia dah marah-marah pun kita lagi cakap, memang orang pun memang takkan layan lah kita kan. So memang ambil masa lah. So kita kena practice cakap depan cermin ke, cakap banyak kali, cakap bagi orang dengar ke. Jadi lama-lama dia dah jadi biasa, dah tak malu dah. Kalau kata orang tu tak nak pun okey, terima kasih, sambil muka senyum je boleh cakap macam tu. Tips yang bagus daripada Puan ni, alah bisa tegar biasa. Maksudnya jangan berhenti bercakap lah. Macam cakap dengan cermin. Sampai satu tahap you dah rasa macam orang nak apa panggil reject you boleh senyum. Okey, terima kasih. You boleh macam tu. Jadi lama-lama okey, mula-mula je akan rasa macam takutlah macam kita nampak daripada depan kan. Tapi tak pun dalam telefon je kan. Kalau dia nak marah pun tak apalah dalam telefon pun. Bukannya jumpa daripada depan kata kan. Ni praktis dulu dalam telefon. Kalau kata daripada depan dia marah, at least dalam telefon kita
Kita dah Tapi pernah ke kena marah Puan Fairin buat takaful ni? Saya tak pernah lagi lah sepanjang saya promote dekat orang nak marah saya, nak paling simbah air ke apa kat saya, tak pernah lagi lah. So kita pun cakap elok-elok lah, kalau tak nak pun okey tak apa, terima kasih. Macam tu dah lah, tak payah kita nak gaduh lagi apa, nak tambah lagi keadaan panas ke apa, macam tu lah maksudnya. Tapi tak pernah lah lagi saya kena marah macam tu kan, tak pernah. Ya, ada pertanyaan juga daripada rakan niaga kita. Beliau ada tanyakan macam mana Puan boleh maintain energi dan juga sebab in fact sepanjang Puan berceramah tadi, Puan sentiasa senyum, ceria kan. Jadi macam mana boleh maintain energi tu sejak daripada mula-mula buat takaful sampai sekarang? Dah begitu lama kan? Maintain energy sebab kita suka buat macam ni. Kita katalah kalau kita passion kan, kita minat, kita suka, so dia akan, kita rasa macam kita sentiasa bila buat tu macam tak ada masalah. Macam contoh macam kita suka masak, memang kita sukalah kita masak. Macam mana kita rasa penat pun masak tu, kita rasa macam kita happy. Tapi kalau contoh macam kita tak suka, contohlah macam lipat baju ke apa, kita rasa macam alah bila buat, tapi kita tetap buat, cuma kita rasa tak happy sikit kan, macam tu. Tapi bila kita rasa kita happy dengan tugas kita, create awareness dekat orang ramai, kita akan rasa mudah. Hari-hari ni macam mudah. Jumpa orang mudah lah. Dan kita pun doa lah kan, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ni untuk jumpa orang, supaya orang terima apa yang kita nak sampaikan, macam tu lah. So alhamdulillah lah, memang kita pun doa supaya Allah temukan kita dengan insan-insan yang baik lah. Dengan klien-klien yang baik. Jadi tak adalah kita teruk kena marah ke kenapa, macam tu lah. Jadi memang nampaknya daripada sudut mindset tu, memang mindset tu kalau boleh saya simpulkan, kita sebenarnya buat kerja ni macam kerja hobi kita. Bila kita buat kerja ni, kerja hobi kita seronok-seronok buat takaful ni. Sambil berseronok ni kita dapat pendapatan. Betul. Jadi kalau kan, betul kan? Kita jadikan macam hobi kita. Semua memang mindset lah. Kalau mindset kita kata okey, best, seronok, dia akan jadi okey, seronok. Jangan ada benda negatif-negatif lah. Bila kita adalah apa yang kita fikirkan kan. So kalau kata kita fikir benda tu susah, so susah lah. Kita fikir senang, mudah, orang tu baik, so baik macam tu. Dan kalau kata kalau kita sedih ke apa, kita jangan layan sangat lah perasaan sedih tu ke apa, tak. Carilah orang yang boleh you share kesedihan ke apa macam tu kan. Tapi just lepaskan dan okey macam tu, you okey macam tu. Cari orang yang energy giver, cari orang yang macam boleh bagi you semangat, macam tu lah. Macam saya cakap tadi lah, jumpalah orang-orang yang macam tu, especially leader you kan, macam tu. So boleh naikkan semangat. Okey, sekarang ni mungkin Puan Irin dulu daripada agent sampai ke agency director. Okay, ada pertanyaan. Dari segi kita market segment yang Puan Irin kejar lah. Ada juga orang nak tahu siapa sebenarnya pelanggan-pelanggan Puan Irin ni sejak daripada mula jadi agent sampai sekarang. Macam dulu masa awal-awal dulu, saya memang saya promote dekat family members, macam adik-beradik, ipar-duai dan rakan-rakan sekerja, rakan di office lama. So ramailah yang memang sebab itu yang antara yang kita rasa macam baru-baru kita nak, orang cakap nak cari stranger, mungkin saya tak ada kekuatan waktu tu sebab bila kita pun baru nak cakap dengan stranger, pun takut-takut. Jadi kita cuba dulu orang yang kita kenal. Jadi bila orang yang kita kenal ni lebih mudah lah, maksudnya dia kenal kita, so kita tak adalah formal sangat nak cakap dengan dia kan. Jadi tak adalah cakap pun sampai tersasul-sasul sebab takut sangat kan, macam tu. Jadi bila dah kita dah biasa, kita boleh pergi ke stranger lah. Jadi saya respect lah orang yang terus boleh pergi jumpa stranger tu. Pada saya bagus, dia memang hebat. So Puan Irin ambil berapa lama masa untuk pergi ke strangers tu? Macam contoh macam ni, bila dah dapat kawan-kawan tu, dia akan bagi kita referral, dia bagi referral. Lepas tu bila kita jumpa, lepas tu bila ada jumpa stranger tu, macam tak adalah lama sangat, dalam 5-6 bulan dah boleh jumpa stranger dah, macam tu. Sebelum mula macam mula-mula macam takut kan, macam macam masing-masing rasa takut nak jumpa orang je kan, masih ada perasaan tak confident, betul ke tak betul nak cakap ni. Mungkin juga ada kawan-kawan kita ni, sebab kita tengok Puan Irin ni banyak jumpa dengan
orang kata kawan-kawan yang rapat saudara mara, hot market lah kiranya. Tapi ada setengah orang kata dia macam mana saya nak overcome, jumpa even saudara mara saya pun saya rasa macam ada kadang-kadang kawan-kawan kita cakap nak jumpa saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan pun rasa macam susah. Macam mana nak overcome tu, sebab Puan Irin memang bermulanya dengan jumpa kawan-kawan bersama saudara mara, adik-beradik 6 bulan pertama, lepas tu baru jumpa stranger. Apa strategi yang Puan Irin gunakan tu untuk jumpa kawan-kawan? Strategi macam ni lah kita cakap. Aku sekarang ni buat bisnes takaful ni. Kau cuba dengar aku punya presentation ni, sebab aku nak present dekat contohlah cakap sekian-sekian ni kan, okey tak? Sambil tu kita cerita-cerita kat dia, konon-konon macam kita nak cerita dekat orang yang bakal klien kita tu, tapi dalam masa sama kita nak close dia. Jadi bila dia dengar kita punya explanation, Irin macam tu ke? Oh, best jugalah macam tu. Kalau umur aku berapa? Mesti dia akan cakap macam tu. So kita pun memang senang lah orang kata orang kata apa macam senang pandang mata. Maksudnya sekarang ni kita Puan Irin berterus terang terus dengan pelanggan, dengan saudara mara, adik-beradik, bukannya sorok-sorok. Tak ada. Kalau kita sorok, kita rugilah. Macam mana dia nak tahu? Contoh kalau katalah kita sorok, contoh dia kata, kenapa you tak beritahu? I dah ambil dengan orang ni, contoh kan. Jadi kita beritahu, aku sekarang ni contoh buat takaful ni, ceritalah kat dia apa ni benefit ni cerita. Masa kita sembang-sembang, daripada kita sembang kosong ni, baik kita sembang yang boleh buat duit. Macam itulah maksudnya. Jadi why not kita tukarkan daripada sembang yang biasa kepada sembang yang boleh generate income. So kita ceritalah apa pengalaman kat office tu, contoh claim umur 23 kita kata dia ada cancer ke contoh lah kan. So nanti orang macam ni. Jadi kita ceritalah dekat office tu memang adalah claim-claim macam ni. Jadi orang berminat nak tahu, berminat nak dengar. Jadi kita lebih mudah lah kita orang nak dengar kan. So kita cerita dekat dia. So nanti bila balik jumpa, contohlah kita bila reunion bila kita balik kampung ke apa, jumpa saudara mara nanti ada cerita lah, dia tanyalah macam mana ada kes-kes. Ada orang yang excited nak tahu apa kes ke apa macam tu lah maksudnya. Jadi salah satu cara boleh kita guna macam tu lah. Kita cakap dengan dia, cerita dengan dia, cuba dengar, okey tak explanation ni? Kalau tak okey, kau komen je. Okey tak okey, aku terima je. Sebab yelah baru-baru nak jadi kan, jadi aku pun tak tahu. Kadang aku cakap contoh terlampau laju ke, kau tak faham ke, jadi kau komen je. Jadi dalam masa sama dia akan tertarik dengan apa kita punya explanation. Tak close time tu nanti dia akan fikir, nanti dia akan cerita ke orang, nanti dia akan cakap dia call kita kawan dia nak ambil apa semua. Macam itulah dia akan kenalkan kita. So saya memang banyak referral lah. Jadi memang mudah kan, kedai kita kat mulut je kan. Kedai mulut je. Kita kedai cakap kat mulut. Betul. So bagaimana kita just tegur je orang macam itulah. Jangan malu-malu, jangan takut nak mengaku kita ni ejen takaful ke tak. Sebab kita, tugas kita orang kata baik kan, bukannya tugas yang tak baik, bukannya kerja kita kerja yang kita perlu malu, perlu kalau orang tahu tu malu, tak payah malu. Sebab saya sendiri pun dulu sebelum berhenti kerja kerajaan, ada juga yang datang cakap dengan saya, kalau nak berhenti kerja kerajaan ni, macam dikatalah sayang kerja kerajaan ni apa semua. Yalah, saya pun tahulah memang benefit kerajaan tu memang banyak lah, tapi sebab kita pun masing-masing ada impian masing-masing kan. So dia cakap dengan saya macam ni, kalau nak kerja boleh, tapi tolonglah jangan kerja ejen takaful. Dia cakap macam tu kat saya. Saya pun tak pasti kenapa, mungkin dia pun tak tahu kan macam mana tugas kita. Pada dia mungkin ialah kerja yang paling tak okey pada dia ke kan, macam itulah. So saya rasa tu sebagai satu challenge lah. Saya akan buktikan yang apa yang dia kata tu tak betul, macam tu. Dan saya inilah. Boleh kita teruskan pertanyaan lagi ya? Puan, ada lagi soalan ni. Tiba-tiba banyak soalan ya. Saya punya bateri dah tinggal 10%. Okey, sikit lagi. Mungkin kita soalan yang terakhir kan. Mungkin Puan Nur Azri juga pernah juga berjumpa dengan pelanggan yang mungkin lebih tinggi kedudukan atau pangkat dia daripada Puan Nur Azri. Pernah tak hadapi situasi ni? Kalau pernah hadapi situasi ni, macam mana Puan Nur Azrin hadapi situasi ni supaya yelah nak jumpa orang yang lagi besar dari kita ni, kita rasa macam takut kan. Selalu macam ni lah, kalau katalah klien tu klien yang memang saya tahu orang kata tinggi lah, profil tinggi ke apa, dia ada pangkat ke apa, saya selalu ajak leader saya. Good, bagus tu, strategi yang bagus.
Kalau kita jumpa pelanggan yang ada profile, high profile, gunakan lidah anda. Sebab kita tahu dia macam satu level. Jadi bila satu level, kadang-kadang orang ni dia pun ada dia punya macam nak cakap, dia ada ego dia sendirilah. Saya akui benda tu. Saya tengok kita tak sama level dengan dia. Tapi bila kita bawa orang yang contoh satu level dengan dia, dia akan pandang kita. Maksudnya macam tu lah. Jadi bila kita bawa, dia akan tengok contoh tengok leader kita macam tu kan. Dan of course lah memang leader kita memang cara penyampaian dah lebih 15 tahun berpengalaman, mestilah lebih ni kan. Jadi orang akan confident lah. So memang senang lah, mudah lah. Jadi kita macam tu lah, maksudnya memang berterima kasih lah kepada Puan Nur Sheila lah, yang banyak bantu saya. Dan pada masa yang sama Puan Nazri pun belajar sesuatu daripada betul. sesi kan? Betul. Kita belajar lah. So belajar dan tak mustahil suatu hari nanti kita pun, yelah maksudnya bila kita pun ada RN, mungkin RN kita pun perlukan khidmat bantuan kita kan. Bila nak jumpa klien. So saya sedialah membantu macam tu. InsyaAllah. Okey, jadi saya ingat kita sudah sampai ke pengakhirannya. Jam pun dah 10.41, kita dah berkudara lebih kurang 1 jam lebih, sejam setengah. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nazrin dan semua penonton kita yang masih lagi kekal dekat dalam ni, lebih kurang dalam 40. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton sampai habis ni. Jadi saya ucapkan terima kasih Puan Nazrin. Mungkin ada Puan Nazrin nak menyampaikan kata-kata terakhir sebelum kita tutup program kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Syah lah kerana sudi invite jemput saya lah untuk bos kali ni. Dan terima kasih kepada semua yang mendengar lah. Saya ucapkan semoga maju jaya dalam bisnes takaful ni. Semoga kita semua ramai-ramai boleh sukses lah dalam bidang ni, dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Okay, terima kasih juga kepada Puan Nazrin kerana sudi berkudara pada malam ni. Dan insyaAllah video malam ni kita akan live, kita akan masukkan dalam YouTube. Anda semua boleh tengok siaran ulangan kita dalam YouTube. Pada masa yang sama insyaAllah kita akan teruskan program ni setiap Rabu malam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Dan jangan lupa hari Jumaat malam ni insyaAllah kita akan jemput pihak Takaful Ikhlas untuk bersama-sama kita dalam sembang santai pada hari Jumaat malam. InsyaAllah saya akan cuba jemput kita punya head AFC yang baru dan juga kita akan cuba jemput head FABD yang baru untuk kita sama-sama kongsikan tentang hala tuju AFC bersama dengan Takaful Ikhlas. InsyaAllah kita jumpa pada Jumaat malam ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Puan Nazrin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga Ikhlas.